Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali bersama Noro TV. Jujutsu Kaisen 243 manga chapter review. Full ending chapter ni memang padu. Alright, yang tanpa membuang masa, jom layan video ni bersama my best of friendo, my brother Todo Boogie Woogie. Let's get it. Chapter ini bermula dengan perakhiran chapter sebelum ini di mana Takaba dan Kenjaku sebagai gabungan pasangan saudara moden dan lama akan melakukan persembahan komedi di depan orang ramai. Persembahan dah nak bermula tapi Kenjaku boleh pula pitanya Takaba free atau tidak pada hari Rabu. Kemudian Kenjaku memperkenalkan diri mereka sebagai Pinchan dan Takaba cepat-cepat tukar nama itu dan cuma memanggil diri mereka sebagai Takaba dan Kenjaku. Persembahan pun bermula dengan Takaba menanyakan Kenjaku tentang kisah Momotaro. Kenjaku menjawab dia tak tahu disebabkan dia anak kepada ibu tunggal yang sentiasa sibuk. Walaupun sibuk, Kenjaku tetap gembira sebab mak dia seorang yang baik dan mak dia selalu bacakan kisah-kisah seperti kisah Momotaro. Kenjaku tipu Takaba dan disebabkan dia sentiasa keseorangan, dia mahukan perhatian memandangkan mak dia selalu sibuk. Takaba dan Kenjaku seperti bergaduh di atas pentas tapi perlakuan mereka membuat juri mula ketawa. Mereka berdua terus menggunakan punchline lawak mereka berpandukan kisah Momotaro. Lawak lucah pun ada digunakan oleh Kenjaku. Onigashima, Kibidango semua digunakan sebagai punchline betul-betul mengikut kisah Momotaro. Selepas makin rancak mereka melakukan persembahan, tiba-tiba Takaba dan Kenjaku terdiam dan Kenjaku bertanya kenapa Takaba terdiam seketika. Takaba berkata dia sedar yang persembahan mereka sudah hampir tamat, iaitu persembahan yang diidam-idamkan oleh Takaba. Takaba juga suka melihat riak wajah penonton yang seperti tidak tahu tentang komedi. Takaba tidak mahu persembahan itu berakhir sambil dia mula menangis di atas pentas. Kenjaku mengarahkan Takaba untuk tidak menangis kerana Takaba akan rosakkan mood persembahan mereka sambil Kenjaku tersenyum dan mereka kembali semula ke dunia realiti. Kenjaku berkata semua itu sudah cukup dan Takaba baring di atas tanah memakai jubah putih. Takaba mengucapkan terima kasih kepada Kenjaku dan Kenjaku membalas yang Takaba betul-betul kelakar. Tiba-tiba Yuta muncul di belakang Kenjaku dan Kenjaku cuba menyerang balas, namun Yuta lebih pantas dan dia terus memancung kepala Kenjaku. Kenjaku pelik kenapa dia boleh tak perasan orang yang memiliki banyak kes energi seperti Yuta berada berhampiran. Kemudian terus dia dapat jawapan yang semuanya berpunca daripada kes teknik Takaba yang menjadikan Kenjaku berada dalam imajinasi Takaba tanpa gangguan. Semuanya sudah dirancang dari awal kerana Takaba tidak mampu bunuh sesiapa pun walaupun orang itu ialah orang jahat. Kenjaku berasa kesal kerana dia sudah hampir berjaya melakukan sesuatu tapi semangat Kenjaku akan diwarisi. Apa rancangan Kenjaku di saat kematian dia? Habis chapter ni dan no break next week. Chapter ni panjang sebenarnya tapi cuma penuh dengan lawak saja yang aku rasa lebih baik untuk baca sendiri. Takaba mengejutkan kita semua yang dia tak mati berlawan dengan Kenjaku. Happy je dia dapat perform lawak dia depan orang ramai. Okotsu Yuta sudah muncul dan tak cakap banyak terus penggal kepala Kenjaku. Aku jangkakan Maki yang muncul dulu atau Yuta akan berlawan dengan lebih lama menentang Kenjaku. Tapi pantas saja Kenjaku dibunuh. Dan apakah yang dirancang oleh Kenjaku sebelum dia mati? Adakah Kenjaku boleh berpindah badan lagi seperti pergi ke badan Gojo yang dibunuh dengan cara yang berbeza? Kenjaku dipancung tapi Gojo dibelah dua badannya seolah-olah seperti Kenjaku menyuruh Sukuna tidak memancung kepala Gojo. Semangat Kenjaku pula akan diwarisi oleh siapa? Sukuna atau Yuji
yang merupakan anak kelahiran Kenjaku. Sekiranya Kenjaku tetap final villain, aku tak rasa dia mati semudah itu. Kalau dia mati sekalipun, tentu rancangan dia seperti wujudkan ke spirit di luar jangkaan menggunakan negatif energi daripada keling game berjaya dilaksanakan. Sekiranya Kenjaku mati, Sukuna lah final villain yang kekuatan dia benar-benar menakutkan sehingga dia mendapat tahta sebagai The King of Curses. Adakah akan muncul The God of Curses? Dan Kenjaku yang mati juga akan membolehkan Yuta dan Maki terus pergi menolong Yuji untuk berlawan dengan Sukuna. Alright, okay, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter 243. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi saudara. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro Devil.